Cerita pasal keluarga, ya, kita nak bawakan pada anda juga ataupun kita nak mengangkat topik ini ataupun info yang berguna juga untuk kita berkenaan dengan pengangkatan anak Sabah dan Sarawak ataupun lebih jelas lagi bagaimana prosedurnya untuk menjadikan anak angkat khususnya bagi anak negeri Sabah dan juga Sarawak. Kerana dia berbeza dengan Semenanjung Malaysia sebenarnya. Tapi untuk hari ini kita bawakan pertama dahulu untuk anak Sabah dan juga Sarawak. Jadi apa bersama-sama bezanya kita bawa sendiri tetamunya Tuan Husni Fairuz Ramli, Pengarah Jabatan Bantuan Kewangan Negeri Sabah. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Masih lagi dalam Hari Raya. Masih lagi. Sebenarnya Tuan Husni asalnya tadi dari Negeri Sembilan, tapi sudah pun berkhidmat di Sabah untuk 3 tahun. Ya, betul. Jadi untuk memang setiap tahun ada kesempatan untuk balik raya di Negeri Sembilan. Negeri Sembilan Seremban ke? Iya, di Seremban. Okey. Baik. Kita berkaitan dengan info kita ataupun isu ataupun topik kita pada hari pengangkatan anak Sabah dan juga Sarawak. Ramai lagi yang tidak faham sebenarnya berbeza sebenarnya dengan prosedur ataupun di Semenanjung Malaysia. Mungkin pada awalnya perbezaan yang bagaimana pengangkatan anak Sabah dan Sarawak ini, Tuan Husni? Dia apabila kita menyebut berkaitan dengan pengangkatan ini, kita perlu tahu bahasa mudahnya apabila ibu bapa angkat ini ingin memohon untuk mendapatkan anak angkat. Dan bila memohon untuk mendapatkan anak angkat, sudah pasti hubungan tersebut perlulah diiktiraf oleh mahkamah. Dari situ kita boleh lihat terdapat beberapa perbezaan di antara pemakaian undang-undang di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Dan untuk konteks pada hari ini kita lebih fokus untuk membincangkan berkaitan dengan Sabah dan Sarawak. Yang mana di Sabah dan Sarawak ini undang-undang yang terpakai contohnya di Sabah adalah Ordinan Pengangkatan Sabah tahun 1960. Manakala di Sarawak Ordinan Pengangkatan Sarawak tahun 1960. Kenapa wujudnya perbezaan undang-undang di antara dua negeri ini? Yang pertamanya berkaitan dengan undang-undang tersebut digubal oleh negeri-negeri tersebut, digubal sendiri oleh negeri. Kenapa? Ia bersesuaian dengan faktor struktur masyarakat dan sebagainya. Dan dari segi prosedurnya pula, bila kita nak memohon, kalau di Sabah ni, sebelum, sebagai contoh Cik Edwin orang Sabah kan, nak memohon untuk mendapatkan anak angkat di negeri Sabah, kita perlu tunjukkan niat kita dengan menghantar satu surat kepada pejabat. Ya, bukan permohonan lagi. Hantar satu surat notis niat kepada Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Negeri Sabah, menunjukkan bahawa kita ingin mengambil anak angkat. Dan jabatan ini akan meneliti surat tersebut, seterusnya sekiranya bersetuju dan membenarkan, dia akan reply kepada Encik Edwin, dan Encik Edwin boleh mendapatkan khidmat peguam untuk memfailkan permohonan di mahkamah. Baru kita failkan permohonan di mahkamah. Dan dari situ mahkamah akan melihat kesesuaian sama ada layak untuk satu perintah diberikan, dan setelah perbicaraan dijalankan barulah satu perintah dikeluarkan. Manakala di Sarawak pula dia berbeza sikit. Permohonan tu macam direct sikit. Yang mana pemohon ni boleh terus membuat permohonan di pejabat daerah. Kalau di Sabah tadi mendengar kes Hakim Mahkamah Tinggi, kita failkan permohonan di Mahkamah Tinggi. Tapi di Sarawak yang mendengar kes adalah pegawai daerah sendiri. Jadi permohonan tu boleh direct dibuat dengan pejabat daerah. Malahan di Sarawak ada permohonan secara online. Boleh dibuat kalau kita nak ambil anak angkat ni kan. Itu antara perbezaan dari sudut undang-undang lah. Baik, Tuan. 0322828578, 0322828579 itu nombor yang boleh anda hubungi untuk bertanyakan apa saja persoalan bersama dengan Tuan Husni. Baik, Tuan Husni, kalau kita lihat macam Tuan Husni katakan tadi, ada perbezaan dari segi perundangan anak angkat di Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung. Perbezaan ini baik ataupun sebab berdasarkan pendapat yang saya baca menyebabkan ketidakseragaman ini memberi kesan, contohnya kesukaran dalam proses permohonan anak angkat itu sendiri disebabkan perbezaan-perbezaan dalam perundangan itu sendiri. Pernah ada timbul isu berkenaan dengan hal itu? Kalau dari sudut perundangan, dia macam saya sebut tadi kan, dia digubal berdasarkan kepada kesesuaian struktur masyarakat. Macam di Sabah kita ada kita panggil tu native court, Mahkamah Anak Negeri. Dan mungkin di Sarawak pun mungkin ada juga, tertakluk kepada struktur masyarakat itu sendiri. Prinsip asas kepada perintah pengangkatan ni bila dikeluarkan mahkamah adalah bagi memastikan kebajikan anak yang nak diangkat ni. Jadi dari sudut prosedur sebenarnya dia tidak ada yang kita tak boleh nak sebut dia susah ke memberi kesan. Tidak juga sebenarnya.
Sama ada kita berada di Sabah atau di Sarawak, sesiapa sahaja yang berhak dan layak untuk memohon untuk mendapatkan anak angkat boleh memohon. Cuma yang bezanya prosedur je. Prosedur yang membezakan cara permohonan tu. Tapi kalau kita nak sebut ada kerumitan dari segi permohonan tu, memang tidak wujud masalah yang begitulah. Tentang kebajikan tu, bentuk perlindungan apa yang diberikan kepada anak angkat sekiranya dimohon melalui prosedur perundangan ini? Dia kalau untuk proses pengangkatan ni, sebelum mahkamah boleh keluarkan perintah tu, kebiasaan macam di Sabah, mahkamah akan melantik apa yang kita panggil guardian ad litem. Guardian ad litem ni adalah merupakan pegawai dari Jabatan Perkhidmatan Kebajikan. Pegawai ini akan membuat penyiasatan dan melihat sama ada anak ini yang nak diangkat ini dari sudut latar belakangnya. Bila kita melihat anak ini dari sudut latar belakangnya, begitu juga dengan ibu bapa angkat ni, dia akan mengambil kira sama ada anak angkat ini boleh dijaga dengan baik atau tidak oleh ibu bapa yang bakal membuat anak ini sebagai anak angkat. Jadi kalau kita dah lihat dari sudut kebajikan itu, mahkamah akan memastikan anak yang nak diangkat ini akan terjamin masa depannya. Baik, Tuan Husni, sebelum tu kita ada pemanggil di talian waktu ni. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Saya Datuk Omar daripada Datuk Ampang. Omar. Datuk Silakan Datuk Omar. Ya, Datuk Mas, silakan. Ya. Saya ni buat pengurusan dalam arah lebih kurang dalam 30 tahun dan mengendalikan persoalan anak angkat ni. Jadi saya ada satu kes yang Sabah itu lah. Dia tu suami isteri Sabah. Jadi dia ambil anak angkat tu di Malaysia. Masa tu dia ada di Malaysia di Semenanjung. Jadi anak angkat tu, jadi perempuan tu yang lahir anak tu tak kahwin. Dia bukan warga negara lah, bukan negara dan tak kahwin. Jadi kita di Semenanjung, bila kita buat pengangkatan, penyerahan tu menggunakan borang AA07. Okey. Penyerahan daripada ibu sebenarnya kepada pasangan yang ambil. Dan pasangan yang ambil pula dia gunakan borang lampiran A, iaitu pengambilan. Dia dah pengambilan. Jadi dia bawa budak ni balik dan pelihara di Sabah dah 2 tahun. Jadi dia kata dekat Sabah dia tak tahu macam nak buat, Sabah tak boleh buat. Lepas tu dia turun balik ke sini dan saya uruskan balik di sini. Dia gunakan alamat dia balik, alamat di sinilah. Tapi IC dia tak tukar. Dia gunakan alamat saudara dia di PPH Ceras. Lepas tu saya dah hantar pergi ke Kebajikan Masyarakat Cawangan Ceras. Ni apa Cawangan Kajang, dan dia orang dah lulus. Baik. Pengambilan angkat tu. Lepas tu dia buat proceeding, masuk proceeding di JPN undangan. Jadi dia tolak kerana dia dua-dua suami isteri alamat kad penalan alamat di Sabah. Jadi dia duduk kat sini tu tak sampai 90 hari dia tak boleh. Dia sekarang ni dia orang nak tolong dia. Lepas tu dia dah tukar alamat dia. Dia tukar alamat dia, dua-dua suami isteri tukar alamat di PPH di Ceras. Jadi dia nak kena datang balik lagi sekali lah. Sekarang ni baru hari ni baru saya dengar macam mana sistem yang dibuat di Sabah tu. Jadi macam ni lah saya tahu, baru kita tahulah. Jadi kalau macam tu, kalau pengangkatan kalau nak buat di Sabah, dia tak boleh buat borang di sini, kena buat di Sabah. Ya, saya. Di sini pun kalau dia nak buat, dia boleh buat juga gunakan apa ni, bukan Muslim, dia boleh gunakan mahkamah. Dia keluarkan surat banak tu nama ibu bapa tu dia macam ibu bapa sendirilah, tapi tak ada rencana yang angkat. Baik, Datuk. Sabah ni macam mana kalau dia teruskan, kalau dia ambil kemilan di Sabah di sana, terus macam tuan-tuan cakap tadi, isi borang. Baik. Lepas tu terus pergi mahkamah. Okey, Datuk. Baik, terima kasih. Kita Datuk Omar, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Menurut apa yang dijelaskan Datuk Omar tadi juga itu merupakan salah satu prosedurnya perlu dilakukan semua urusan itu di Sabah ataupun di Sarawak. Dia mengikut undang-undang. Sabah dan Sarawak ni ada sedikit perbezaan. Sebagai contoh, kalau di Sabah macam Cik Edwin, contoh bukan Sabahan lah, kita sebut bukan Sabahan kan. Orang bukan Sabahan yang menetap di Sabah dan dikategorikan sebagai bermastautin di Sabah berhak untuk memohon dan dia boleh buat permohonan tu di Sabah. Tetapi jika kita lihat di Sarawak, dia tidak ada isu bermastautin, mestilah orang senang cerita Sarawakian, anak jati negeri Sarawak. Tapi kalau bermastautin itu untuk setelah berapa lama bermastautin di Sabah? 90 hari itu. 90 hari itu. Dia bergantung kepada sesiapa saja. Maksudnya dia tidak spesifik menyatakan bahawa macam di Sabah tu
anak jati negeri Sabah. Sesiapa saja macam kita asal Semenanjung, kalau telah menetap di Sabah itu dalam satu tempoh masa yang telah ditetapkan undang-undang, makanya dia berhak untuk memohon. Maksudnya di negeri Sabah ada sedikit kelonggaran Ya, berbanding Sarawak. di Sarawak. Kalau dari segi kelayakan umur pula bagi kanak-kanak tersebut bagaimana? Kalau dari sudut undang-undang, kelayakan umur untuk kanak-kanak di negeri Sabah, kanak-kanak tersebut mestilah dikategorikan di bawah umur 21 tahun. Okey. 21 tahun ataupun bagi had kelayakan umur untuk orang yang ingin menjadi ibu bapa angkat ini mestilah berusia 25 tahun ke atas ataupun 21 tahun lebih muda, lebih tua, maafkan saya, lebih tua daripada anak yang tanya. Contoh kalau kita berusia 30 tahun, anak yang kita nak angkat tu boleh berusia di bawah 9 tahun. Ada pengecualian ke kalau contohnya anak angkat itu nak melebihi daripada had umur yang ditetapkan oleh peruntukan undang-undang? Ini merupakan peruntukan undang-undang yang Jadi telah kita ditetapkan. kena- Memang kena ikut. Tak ada kes-kes macam pengecualian yang Pengecualian mungkin dari segi had kelayakan, contoh mungkin orang bertanya boleh tak, boleh atau tidak bapa tunggal untuk mendapatkan anak angkat perempuan. Kalau kita lihat dari segi logik agak tidak sesuai kan, tetapi undang-undang memberikan pengecualian tertakluk kepada fakta-fakta yang ditunjukkan dalam mahkamah. Sekiranya mahkamah merasakan bahawa untuk kebajikan anak itu, maka pengecualian boleh diberikan. Maksudnya itu adalah antara perintah-perintah atau perkara-perkara yang diambil kira sebelum mahkamah mengeluarkan perintah untuk membenarkan anak angkat itu sendiri. Okey, sebenarnya banyak lagi kita nak tanya berkenaan dengan info ini. Pemanggil kita pun ada juga nak bertanya, tapi tak apa, kita akan bawa topik ini mungkin ke masa yang akan datang. Mungkin kita patut lanjutkan lagi untuk masa akan datang, dan juga bukan saja Sabah Sarawak tapi juga bagaimana prosedurnya di Semenanjung Malaysia. Apapun, terima kasih Tuan Husni Fairuz Ramli, Pengarah Jabatan Bantuan Guaman Negeri Sabah, untuk memberikan penjelasan yang saya rasa singkat tapi ada inputnya di situ untuk kita sama-sama memahami bagaimana prosedurnya pengangkatan anak Sabah dan juga Sarawak. InsyaAllah akan datang, tak cukup Ya, lagi. InsyaAllah. Baik, terima kasih banyak Tuan Terima Husni. kasih.